Okey, dan tanpa membuang masa, kita ingin bersama dengan seorang pakar bekas pemain badminton negara dan juga jurulatih untuk Petaling United. Yang kalau sebelum ni anda mesti dah lihat Coach Ismail Saman bersama dengan Ahmad Syarizat Sani pada sepanjang sesi petang. Betul. Kan kejuaraan Hari dunia. ini dia dah bersama dengan Ahmad, so kita drag dia untuk bersama kita pula. Kita Nak bagi in-depth lah analisis. Betul. Coach, komen Coach tentang Lee Zijia, persembahannya tadi. Adakah mungkin kalau dia membuat keputusan untuk pergi ke Sukan Commonwealth, mungkin momentum dia atau feel for game tu konsisten macam kita boleh lihat Pearly dengan Tina and even Eng Ziyong. Pendapat Coach? Pendapat saya sekarang kita tidak boleh menuding jari kan. Sebab keputusan telah dibuat mungkin sebelum kejohanan Commonwealth bermula, Lee Zijia dengan tim dia sendiri telah mengkaji sedalam-dalamnya bagaimana keputusan yang telah dibuat untuk tidak bermain di kejohanan Commonwealth dan memfokuskan kejohanan dunia. Bagi saya, pada pandangan saya lah, mungkin Lee Zijia inginkan kejuaraan dunia, walaupun kejohanan Commonwealth boleh dianggap penting, tetapi Commonwealth dah terlampau ramai orang yang dah menjuarai kejohanan Commonwealth Game. Tetapi pada kejohanan dunia ni mungkin fokus Lee Zijia ingin mendapatkan kejuaraan dunia yang terlampau, boleh dikatakan terlampau tinggi. Jadi mengorbankan sedikit kejohanan Commonwealth. Tetapi itulah yang saya katakan tadi, keputusan telah dibuat. Mungkin preparation dia cukup baik ya. Sebab sebenarnya Lee Zijia berlatih satu bumbung dengan saya. Satu bumbung. Jadi apa yang saya dapat lihat, karakter beliau, kesungguhan beliau yang masa latihan, dia begitu-begitu 110% bagi komitmen yang bagus. Selalunya sebelum jurulatih Indra Wijaya sampai ke Dewan, dia dah sampai dulu. Nampak dia punya kesungguhan tu. Sedihlah. Jadi mungkin dalam permainan memang ada kalah dan menang kan. Tetapi mungkin tekanan beliau untuk melayakkan diri ke peringkat seterusnya yang membebankan beliau. Jadi apa yang saya lihat tadi, saya analisis tadi, permainan beliau tidak begitu natural. Tidak begitu seperti biasa. Mungkin ada tekanan. Kalau kita lihat daripada set pertama tu, agak gugup, agak perlahan dan tidak banyak melakukan serangan-serangan yang seperti biasa dimainkan oleh Lee Zijia. Itulah tadi masa saya dengan Adeline berbual pun, kita masa menyaksikan Lee Zijia, kita macam kata macam tak macam Zijia main betul. kan. Something macam different Terutama sikit. sekali dekat set pertama. 14 sama baru, sebab sebelum tu semua dia ketinggalan sampai 14 sama kan. Okey, kita nak menyentuh tentang bergu campuran. Mereka ini sentiasa ada wakil, sentiasa ada yang akan menonjol. Untuk kali ini di kempen kali ini, Tan Kian Ming, Beijing, Sun Huat dan juga Chevron berjaya untuk mara ke suku akhir. So mungkin Coach boleh komen sedikit. Kepada pasangan bergu campuran, kedua-dua pasangan ini saya melihat performan mereka cukup baik, keyakinan mereka cukup baik, permainan mereka juga ada speed and power, ada tactical yang bagus dan segenap permainan atau pukulan yang begitu improvement. Tetapi kalau untuk ke esokan harinya suku akhir, boleh dikatakan suku akhir, boleh dikatakan agak sukar, tapi kita tidak merendah-rendahkan pemain negara, tetapi kita kena realistik bahawasanya pemain-pemain yang mereka akan hadapi adalah seorang juara dan bukan calang-calang pemain untuk mudah dijinakkan. Macam sepatutnya dalam semi-final punya level lah. Sebab lawan mereka semua silver medalist Olimpik dengan ialah lawan dari Jepun tu. Kita harap mereka akan memberikan persembahan yang baik lah. Kalah tak apa tapi dah bermain dengan baik lah. Kan? Betul. Okey, Pearly dengan Tina. Ramai yang kat luar sana. Sayang sangatlah. Sayang sangat Pearly dengan Tina sebab memang kita rindulah women's doubles untuk shine balik. Sebelum ni, diorang memang dah 9 matches unbeaten. Tapi kita pun sebelum ni dah tahu peluang memang agak sukar di kelompok di kedudukan ini. Tapi kan Coach, pada pendapat Coach, bila Coach tengok Pearly dengan Tina punya persembahan, berapa lama lagi mungkin jangka masa
untuk mereka boleh sama level dengan bergu daripada Jepun ini dan lain-lain bergu pilihan wanita yang lain? Kalau kita lihat permainan standard yang ada pada Tina dengan Pearly, mereka sudah berada di taraf yang sama. Cuma bila bermain dengan mereka yang bertaraf lebih tinggi, penghujung-penghujung permainan dengan pukulan konsistensi mereka harus lebih mantap. Dan bila penghujung-penghujung permainan, ada kata macam kita lihat tadi 16 sama, 17, 16, di situlah terletaknya keyakinan, keberanian untuk melakukan satu strok. Sekiranya tidak dapat diubah, so permainan mereka tidak begitu baik sekali. Jadi penghujung-penghujung di situlah mereka harus berani. Seperti kalau kita lihat bagaimana pasangan daripada Jepun ini, di saat-saat permainan hampir tamat, mereka sentiasa berani melakukan serangan-serangan, tindak balas semua harus diubah. Okey, Macam faham. tak cepat give up, tak cepat rasa macam benda tu nak end macam tu saja. Betul. Mereka harus berani mengambil keputusan sekiranya nak net. Ini kadang-kadang bila dah nak game point, nak net, nak tolak belakang, nak cross. So banyak persoalan di situ. So dia kena harus mempunyai satu keputusan. Net terus. Macam tu. Mungkin lebih banyak pengalaman lah perlu Ya. untuk mempelajari lagi lah. Bagi confidence tu yang juga. confident, ya? Betul. Okey, bercakap tentang prestasi yang meningkat naik ataupun dah sama atau tidak dengan pemain-pemain kat luar negara tu, kita nak tengok antara pasangan Zulfi dan juga Nur Izzuddin. Kalau kita lihat pertemuan dengan Aaron dan juga Wu Yik, nampak mereka ada memberikan saingan walaupun mereka tewas. Tetapi coach melihat prestasi Zulfi dan juga Izzuddin ini sudah hampir sama dengan Aaron ataupun coach ada pandangan yang berbeza. Kalau kita lihat permainan Izzuddin dengan Zulkifli, mereka ada lagi satu step yang membezakan di antara Aaron Chia dengan Soyik. Kerana mereka tidak mempunyai satu kepantasan pukulan iaitu killing shot, di mana boleh dikatakan pasangan Izzuddin tidak mempunyai killing shot. Cuma mengharap untuk Izzuddin melakukan killing shot. Tetapi kalau mengikut Aaron Chia dengan Soyik, kedua-dua mereka mempunyai killing shot. Itulah yang membezakan. Senjata dua dengan senjata satu, itu harus diperbaiki oleh Izzuddin dan Zulkifli. Okey, sebab nampak tahu Zulkifli dengan Izzuddin ni bright future. Potensial dia memang besar. Coach, kita tahu ada 3 wakil lah untuk ke suku akhir. 1 bergu lelaki dan 2 bergu campuran. Coach rasa antara 3 pasangan ni, pasangan mana yang mungkin mampu mara ke separuh akhir? Kalau mengikut pandangan saya, lebih mampu untuk melangkah lebih jauh adalah main double kita. Sebab kalau kita lihat daripada segi kertas pun, atas kertas, kita boleh lihat main double kita boleh melangkah lebih jauh. Itulah yang kita harapkan. Harap ada kejutan juga bergu campuran. Ya, why not? You never know kan? Ya, okay, terima kasih coach. Sangat seronok sebenarnya kita dapat analisis yang kita dengar tenang je. Tenang ya. Tapi sampai. Ya, betul. Okey, terima kasih coach. Sama-sama.